Apa khabar semua, bersama kita sekali lagi dalam video kali ini di mana kita akan lihat kalau Tesla ni jual kereta mereka di Malaysia boleh ke berjaya. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tengok lagi part 1 untuk video ni, saya jemput anda tengok part 1 dulu di mana kita dah cerita sedikit tentang kereta Tesla. Video part 1 ni saya ada linkkan di bahagian description di bawah. Jadi sekarang kita dah tahu sedikit tentang latar belakang Tesla, dan untuk video bahagian kedua ni pula kita nak tengok boleh ke Tesla ni berjaya di Malaysia. Untuk persoalan ni ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Di Amerika Syarikat Tesla ni bukan sahaja menghasilkan kereta elektrik. Seperti mana yang anda tahu, kereta elektrik ni dia tidak menggunakan minyak, tetapi dia perlu dicas. Dan kita semua tahu masalah pertama dengan mengecas ni adalah masa untuk penuhkan bateri tu. Kalau macam kita cas telefon ambil masa 2 jam, tak ada masalah sebab kita dah biasa cas telefon macam tu. Tapi pasal kereta ni, kita dah biasa kalau habis minyak je singgah di stesen minyak dan dalam masa 5 minit saja dah penuh kan, dan dah boleh jalan balik macam biasa. Jadi untuk penuhkan bateri Tesla ni, kalau gunakan power outlet biasa di rumah kita, boleh mengambil sehingga 10 jam. Maknanya kita hanya boleh cas waktu kita tidur saja, barulah tak terasa lama sangat. Oleh sebab itulah Tesla mengambil inisiatif untuk memasang apa yang mereka panggil Tesla Supercharging Station di seluruh US, terutamanya di jalan-jalan rebuhaya utama mereka. Dan mereka pilih lokasi supaya kalau nak jalan jauh akan sentiasa sempat sampai ke stesen seterusnya sebelum bateri habis. Dan supercharging station ni pula boleh penuhkan bateri dalam masa 1 jam sahaja. Mereka kata untuk full bateri boleh jalan dalam 3 ke 4 jam. Jadi memang kita perlu rehat pun selepas 3-4 jam tu untuk keselamatan. Jadi sementara kita rehat lah, kita pergi cas dekat supercharging station. Sambil tu kita boleh pergi makan, kita boleh minum, pergi tandas atau solat contohnya. Sempatlah cas dalam masa sejam. Dan kemudian kita teruskan semula perjalanan kita sampailah ke next supercharging station. Software dalam kereta Tesla tu pun dia dah set dah perjalanan kita, dan dia akan bagi tahu bateri kita ni sempat sampai atau tidak. Dan kalau tak sempat, software tu sendiri akan suggestkan kepada kita dekat mana kita kena singgah untuk cas sebelum bateri habis. Jadi memang canggih. Tapi kemudahan ni terhad kepada negara-negara yang ada supercharging station saja. Dan ini memberi masalah jika kita menggunakan Tesla di Malaysia. Untuk perjalanan yang dekat memang tak ada masalah sebab kita boleh cas di rumah sahaja pada waktu malam. Tapi untuk perjalanan yang jauh, dia akan memerlukan planning yang teliti. Dan kita kena bersedia untuk berhenti bagi tempoh masa yang agak lama untuk cas kereta tersebut. Contoh kalau kita nak buat round trip di Semenanjung Malaysia. Jadi kita kena plan betul-betul lah hari ni nak jalan jauh mana, nak cas dekat mana, berapa lama masa pula untuk cas, esok pula berapa jauh boleh jalan dan sebagainya. Memang betul kita jarang buat round trip, tapi bila sampai masa nak jalan jauh tu, mungkin kita sebenarnya perlukan kereta kedua yang menggunakan petrol. Jadi guna Tesla untuk jalan di bandar dan guna kereta petrol untuk perjalanan yang jauh. Dan ni pun sebenarnya mendatangkan masalah sebab dah kena beli 2 kereta pula kan. Jadi dari segi kemudahan untuk mengecas bateri kereta dengan pantas, Malaysia masih belum di tahap di mana orang berani lagi lah nak gunakan kereta elektrik. Satu lagi punca orang berat nak berubah ke kenderaan elektrik ni adalah kerana harga petrol dan diesel yang masih murah berbanding dengan negara maju. Baik, itu isu yang pertama, iaitu tempat untuk mengecas di Malaysia masih terhad. Jadi susah untuk Tesla ni mendapat tempat di hati pengguna jalan raya buat masa ni. Perkara kedua pula adalah tentang mengubah mindset masyarakat Malaysia tentang kebolehan kereta elektrik. Sebagai contoh, saya personally risau dengan kemampuan bateri kereta ni sebab 2 perkara. Yang pertama, kalau komputer kereta kata kita ada 30 km lagi jarak perjalanan, dan kita nak naik genting ni, kita ada dekat hentian genting Sempah. Nak sampai atas sana ada dalam 25 km dan dah sampai atas baru ada tempat cas. Kalau anda lah kan, anda berani tak nak naik bukit? Sepatutnya kalau ikut komputer, kereta kita akan ada lagi 5 km lagi balance sebelum anda kehabisan bateri. Memang komputer ni boleh dikatakan agak tepat lah, tapi kita sendiri sebagai manusia mungkin takut lah dan tak berapa percaya pada bateri kereta ni. Kita sebenarnya takut tersadai tepi jalan, betul tak? Ketakutan ni dinamakan sebagai range anxiety
dan memang terjadi kepada hampir semua orang. Jadi cara nak ubah ni hanya dengan melalui education saja. Tak kira berapa canggih pun kereta tu, selagi kita tak boleh nak percaya dekat dia, memang kita akan kenalah range anxiety ni. Perkara kedua pula pasal bateri kereta ni adalah kita sebagai rakyat Malaysia risau dengan ketahanan dia. Sedangkan untuk bateri kereta macam Tesla ni memang antara yang terbaik di dunia, dan dia tak akan rosak dah walaupun digunakan bertahun-tahun. Tapi sebab kita dah spend duit yang banyak untuk beli kereta ni, kalau boleh kita nak dia tahan lah sampai 30 tahun pun kan. Tapi ada ke bateri kereta tahan 30 tahun? Okey, mungkin 30 tahun ni agak ekstrim lah. Apa kata 10 tahun? Banyak je kenderaan dekat Malaysia ni umur dia 10 tahun dan ke atas. Masih okey lagi. Jadi kita tak tahu boleh tak kereta elektrik ni bertahan lama macam kereta biasa. Kalau katalah bateri tu rosak, adakah kita sebagai owner ni perlu tanggung kos untuk ganti bateri tersebut? Saya jangkakan kalau nak tukar satu set bateri tu mesti akan menelan belanja yang tinggi. Untuk sekarang ni yang terbaik saya pernah jumpa warranty untuk bateri elektrik car adalah 8 tahun. Kalau kita drive banyak, katakan 20,000 km setahun, 8 tahun tu bersamaan dengan 160,000 km. Bagi saya agak okey sebab kalau kereta biasa pun kebanyakannya warranty 5 tahun saja. Cuma kereta biasa ni kalau rosak, kos dia lebih murah daripada kalau bateri kereta elektrik ni rosak. Dan benda ni menjadi penentu sama ada orang Malaysia bersedia atau tidak untuk membeli kenderaan elektrik seperti Tesla. Tapi ada sebuah syarikat di China yang claim bateri dia boleh bertahan sehingga 1,000,000 batu ataupun bersamaan dengan 1.6 juta kilometer perjalanan. Banyak tu. Kalau 20,000 km setahun, kereta ni boleh tahan selama 80 tahun. Banyak betul kan? Jadi anda boleh pakai, anak anda boleh pakai, cucu anda pun boleh pakai. Diorang masih cuba lagi buat bateri ni dan kalau dah available nanti, selesailah masalah bateri kita. Okey, untuk isu ketiga pula yang Tesla perlu lihat sama ada dia boleh berjaya atau tidak di Malaysia adalah dari segi harga. Kalau ikutkan harga jualan kereta Tesla Model 3 di Amerika bermula dari $30,000. Kalau kita convert directly kepada ringgit Malaysia adalah dalam RM120,000. Kalau ikutkan harga ni agak munasabah lah dan mungkin agak murah kalau dikirakan dengan kereta yang penuh dengan teknologi macam Tesla ni. Cumanya itu harga di Amerika. Jadi bila nak bawa masuk Malaysia, sudah tentunya akan ada peningkatan harga. Last kali saya cek dekat kalis.my, harga dia lebih dari RM450,000. Jadi kalau ikat 9 tahun, RM5,000 lebih juga sebulan. Jadi kalau dengan julat harga yang macam ni, lagi-lagi di pasaran Malaysia, mesti kita akan terfikir baik beli jenama yang terkenal seperti BMW atau Mercedes kan. Dan harga ni pun sebenarnya dah boleh dapat Mercedes AMG lagi, bukan Mercedes biasa-biasa. Jadi nampaknya jualan Tesla di Malaysia ni bolehlah kita anggap untuk pengguna yang awal ataupun early adopters, yang mereka ni betul-betul minat dengan kenderaan elektrik dan bukan untuk kegunaan harian orang biasa. Kebanyakan orang di Malaysia ni, saya rasa taste kita simple saja. Kita nak kereta yang mampu milik, senang nak maintain dan dia tak rosak-rosak. Kalau mindset kita macam ni, sudah pastilah Tesla bukan dalam kategori yang mampu milik. Jadi untuk membolehkan Tesla ni masuk dalam kategori mampu milik tu, memang kena ada usaha mungkin dari pihak kerajaan untuk bagi insentif seperti cukai contohnya, dan apa-apa sajalah yang boleh dibuat untuk turunkan harga kereta tersebut. Sebab ini adalah strategi Tesla yang terakhir untuk bawa kenderaan elektrik ni untuk gantikan kenderaan petrol ataupun diesel. Inilah kereta yang paling murah yang mereka mampu buat selepas 1 dekad mereka dalam industri ni. Jadi kalau yang ini pun kita tak mampu beli, memang tipislah harapan Tesla untuk berjaya di Malaysia. Isu yang keempat pula saya nak bawa adalah untuk lihat kesesuaian Tesla di Malaysia ni adalah kebersihan tentang tenaga elektrik tu sendiri. Sebab tujuan asal Tesla keluarkan kereta elektrik ni adalah untuk kurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi cuba anda bayangkan kalau semua orang pakai kereta elektrik, pastinya demand pada tenaga elektrik ni akan bertambah. Jadi tenaga elektrik perlulah dihasilkan dengan kaedah yang bersih. Kalau kita hasilkan elektrik dengan membakar arang batu, kesannya mungkin sama saja dengan guna enjin diesel atau petrol. Di Malaysia sekarang ni penghasilan elektrik masih lagi belum bersih sepenuhnya, di mana
35% tenaga elektrik kita dapat dengan membakar arang batu, 50% menggunakan gas asli dan selebihnya adalah sumber yang bersih. Memang gas asli ni menghasilkan kurang gas karbon dioksida berbanding dengan arang batu. Tetapi masih ada lagi lah ruang untuk penambahbaikan supaya jika demand tenaga elektrik ni meningkat sebab semua orang guna kereta elektrik, pencemaran akan betul-betul berkurangan. Sebagai contoh, di Perancis hanya 7% sahaja tenaga elektrik dihasilkan menggunakan arang batu dan selebihnya diorang guna nuklear dan lain-lain. Jadi kalau semua orang di Perancis menggunakan kereta Tesla atau kereta elektrik, memang pencemaran gas akan sangat berkurang dan impak dia sangat tinggi. Baik, jadi sampai di sini saja perkongsian kita pada kali ini tentang kesesuaian menggunakan Tesla di Malaysia. Memang kalau dilihat banyak lagi lah cabaran yang perlu diatasi oleh Tesla untuk membolehkan mereka jual kereta mereka di Malaysia. Buat masa sekarang memang Asia Tenggara ni bukanlah target market yang utama untuk syarikat Tesla. Tapi mereka kena ingat, region inilah yang sangat pesat membangun sekarang ni berbanding bahagian lain di dunia. Jadi mungkin suatu hari nanti mereka akan bagi perhatian lah kepada Asia Tenggara dan ambil langkah yang sesuai untuk jual kereta mereka di tempat kita. Jadi apa pandangan anda tentang video kali ni? Anda rasa teringin tak nak pakai kereta elektrik yang canggih macam Tesla? Jangan lupa komen pendapat anda di bawah ni, dan kalau anda baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan klik butang like dan klik butang subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.